Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diharapkan agar semua dalam keadaan yang sihat, keadaan yang cukup bersedia untuk mengikuti kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5 pada pagi ini. Okey, pada pagi ini kita bermula dengan unit 2, iaitu kerjasama eratkan hubungan, sambungan yang sebelum ini. Yang tajuknya pada hari ini kami sepakat. Sebelum saya meneruskan PDPR ataupun sebelum kita bermula, elok rasanya kalau bersama awak tu sudah ada buku teks, alat tulis, pensel, semua sekali. Sebab kejap lagi saya akan bagi tahu penerangan. Kalau perlu catat, kalau tak perlu awak perlu dengar dan tengok pada buku teks. Okey, baiklah. Unit kerjasama eratkan hubungan. Pada hari ini saya akan membincangkan dua perkara utama, iaitu memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Dan yang kedua, maklumat tersirat. Okey. Dua perkara yang kita akan pelajari hari ini, iaitu memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan, dan yang kedua, memahami maklumat tersirat serta memberikan respon. Okey. Kita teruskan PDPR kita pada pagi ini. Kalau dah ada buku kat tangan, sila buka helaian muka surat 7. Muka surat 7, awak dengar apa yang saya baca dan saya cuba memberikan penerangan yang sebaik mungkin supaya awak mudah faham. Tapi dengan syarat awak kena tumpukan sepenuhnya. Okey? Saya baca, awak dengar. Kalau nak ikut pun boleh. Kerjasama eratkan hubungan. Tajuk dia, kami sepakat. Encik Nazri sedang memberikan penerangan tentang pemakaian baju seragam untuk semua penduduk Taman Sri Damai. Sesi penerangan itu berlangsung dalam mesyuarat Jawatankuasa Taman Sri Damai. Okey, kita tengok situasi mesyuarat. Dia ada dua situasi di situ, satu dalam mesyuarat dan satu lagi perbincangan antara tiga sahabat. Okey. Dalam tu ada slide pertama, slide kedua. Slide ni ialah helaian daripada komputer lah. Okey, slide yang pertama. Bahagian hadapan, nama di bahagian kiri. Logo Taman Sri Damai di bahagian kanan. Bahagian belakang, slogan muafakat merealisasikan hasrat. Okey, ini yang dia tunjukkan pakaian seragam tadi, makna baju. Pada baju tu di dada, bahagian dada sebelah kiri tertulis nama. Sebelah kanan terdapat logo Taman Sri Damai dan di bahagian belakang ada slogan, iaitu muafakat merealisasikan hasrat. Okey, kita tengok pula slide yang kedua. Baju ini identiti kesepakatan penduduk Taman Sri Damai. Baju ini
akan dipakai ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan. Okey, ada dua benda situ. Satu, baju merupakan identiti kesepakatan, dan yang kedua, baju dipakai waktu bila. Okey. Tengok dialog. Slogan muafakat merealisasikan hasrat bermaksud sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Okey. Encik Nazri menerangkan tentang maksud slogan. Maksud slogan, apa dia slogan dia? Slogannya ialah muafakat merealisasikan hasrat. Maksud dia, sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Okey, itu dalam bilik mesyuarat. Sekarang kita tengok pula perbincangan antara tiga sahabat. Kalau awak ingat, sahabat ni bernama Afif, Tinesh, dan satu lagi nama Cina. Kejap lagi saya ni. Kunjai. Okey. Wah, cantiknya baju itu. Logonya menarik dan ada slogan pula. Tentu bangga penduduk Taman Seri Damai ketika memakainya. Okey. Tengok yang kedua. Di situ ada tempat kosong dan ada yang perlu diperkatakan, yang perlu diujarkan. Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu yang kosong. Kita sambung baca. Apakah maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat, Afif? Okey, Tinesh bertanya kepada Afif tentang maksud. Tadi kita dah bincang maksudnya. Tak apa, kita tunggu dulu. Kita tengok yang seterusnya. Mengapakah penduduk perlu memakai baju itu, Tinesh? Dia tanya, mengapakah penduduk perlu memakai baju itu? Tanya Tinesh. Tinesh, ada dialog Tinesh yang tidak diujarkan. Jadi, ada yang tanda berwarna pink tu, dia suruh kamu ujarkan. Okey? Kita tengok slide seterusnya. Okey, memberikan respon. Saya buat anak panah, ada 3 anak panah. Satu ujaran pada dialog Tinesh. Okey. Tu saya dah letak nama. Tinesh, apa yang Tinesh cakap? Dan yang kedua yang bawah sekali tu, apa Afifi jawab kepada soalan Tinesh? Dan yang ketiga, apa yang Tinesh jawab berkaitan dengan soalan Kai Chun? Okey. Okey, respon 1. Saya baca balik. Wah, cantiknya baju itu. Logonya menarik dan ada slogan pula. Tentu bangga penduduk Taman Seri Damai ketika memakainya. Okey, respon 1 ialah yang ini. Ni, respon 1. Okey. Saya dah bagi kata kunci, membenarkan atau menidakkan. Tempat kosong ni, Tinesh boleh kata membenarkan atau menidakkan. Kalau membenarkan macam mana? Contohnya, benar Afifi,
baju itu sangat cantik dan logonya sangat menarik. Kalau dia menidakkan, dia boleh kata, tidak. Baju itu tidak cantik dan logonya pun tidak menarik. Boleh dua. Sama ada Dinesh membenarkan atau Dinesh menidakkan. Itu terpulang kepada awak. Okey. Apakah maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat Afifi? Jadi Dinesh bertanya semula kepada Afifi apa maksud slogan. Jadi kat sini respon dua ni kamu perlu menyatakan maksud slogan. Kita tengok balik kat mana ada maksud slogan tadi. Kalau slide 1 membicarakan tentang baju, slide 2 kesepakatan dengan bila baju tu dipakai. Kita tengok dialog Encik Nazri. Okey, maksud slogan. Jadi, apa yang perlu dijawab oleh Afifi? Afifi perlu jawab, maksud slogan muafakat merealisasikan hasrat ialah sesuatu perkara perlu dipersetujui ramai untuk dilaksanakan bagi mencapai hasrat. Okey, ini dah terjawab. Nombor 1 dah terjawab. Nombor 2 pun dah terjawab. Kita tengok pula yang ketiga. Kaijun bertanya kepada Dinesh, mengapakah penduduk perlu memakai baju itu, Dinesh? Kenapa dia pakai baju? Di manakah jawapannya? Jawapannya berada pada slide kedua. Okey, berada pada slide kedua. Mana satu jawapannya? Kita baca balik. Baju ini identiti kesepakatan penduduk Taman Sri Damai. 1. Yang kedua, baju ini dipakai ketika majlis rasmi dan aktiviti kemasyarakatan. Ada kaitan? Yang dua tidak ada kaitan. Jadi dia tanya mengapa penduduk perlu memakai baju itu. Jawapannya untuk menggambarkan kesepakatan penduduk Taman Sri Damai. Okey. Ini merupakan kerja yang perlu awak siapkan. Saya nak awak bagi respon pertama, respon kedua, respon ketiga. Tulis dalam buku. Selepas habis sahaja PDPR nanti, awak keluarkan buku muka surat 7. Awak tengok yang ni balik dan awak tulis respon 1, 2 dan 3. Itu tugasan yang pertama. Okey, kita teruskan. Kita tengok pula maklumat tersirat. Okey, tengok aktiviti yang kat bawah ni. Dia ada tulis membaca dan memahami maklumat tersirat untuk memberikan respon. Okey. Kita baca sama-sama. Awak dengar ataupun ikut saya baca. Kita boleh. Afifi, Kaijun dan Dinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Okey. Tengok sebelum perlumbaan. Dalam kotak ni berwarna kuning, kita tengok taklimat sebelum perlumbaan. Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Yang kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal.
Yang ketiga, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ketika perlumbaan. Tadi sebelum perlumbaan. Sekarang ketika perlumbaan. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan, tempat berbahaya. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Peserta perlu saling menghormati. Ini adalah taklimat. Okey, kita baca petikan. Kai Jun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kai Jun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kai Jun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu saja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu, Afifi? Soal Dinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini, jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu, Afifi, ucap Kai Jun dan Dinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kai Jun. Betul, Kai Jun. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Dinesh. Terima kasih, Kai Jun. Dinesh, balas Afifi. Okey, ini adalah cerita kenapa Afifi kalah, siapa yang menang, apa yang Afifi telah bantu buat kepada seorang peserta yang jatuh. Okey, itu adalah cerita berkaitan dengan perlumbaan basikal yang mereka sertai. Okey, tadi saya ada sebut maksud tersirat. Kita imbas balik. Sebelum ni kita pernah belajar apa itu maksud tersurat, apa itu maksud tersirat ataupun maklumat tersirat. Maklumat tersirat sesuatu maksud dan makna ayat yang tidak disampaikan dengan terus terang. Dia bagi petikan, dia bagi perkataan, dia tak bagi maksudnya. Dan kita harus fikir maksud di sebalik petikan ataupun ayat tersebut, serta menyatakan kesannya. Nak mudah faham, maklumat tersirat membawa erti maksud di sebalik ayat atau pernyataan berserta dengan kesannya. Okey, kita tengok. Tadi petikan dah baca, yang atas tu saya dah baca, kita tengok yang bawah dalam kotak. Saya keluarkan kotak di sebelahnya, maklumat tersirat. Peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Okey. Ini maklumat tersirat yang dia ambil daripada
ini yang berwarna merah. Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Nak mencari maklumat tersirat, saya bagi satu petua ataupun satu kata kunci. Okey, tengok kata kunci ni. Untuk mendapatkan maklumat tersirat, kita kena wujudkan pertanyaan kenapa. Okey, kenapa? Kita wujudkan kenapa. Contoh yang warna merah. Ni. Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Jadi kita wujudkan kenapa. Kenapa peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik? Okey, kita tanya. Ini ialah yang tersurat yang dah dia bagi. Kenapa peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik? Bila kita tanya kenapa, maka kita akan dapat jawapan kepada maklumat tersirat. Kenapa perlu mempunyai kesihatan yang baik? Jawapan dia, peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Gunakan perkataan mesti, harus, hendaklah. Dan satu lagi, agar, supaya, kerana. Okey, tengok Peserta mesti. Gunakan perkataan mesti. Ini, mesti. Okey. Kalau tak nak guna mesti, harus. Peserta harus. Ataupun peserta hendaklah. Salah satu. Menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar. Ini ambil ni. Ataupun supaya ataupun kerana. Tengok kesesuaian. Perlumbaan agar ataupun supaya dapat mengekalkan tumpuan. Okey, mengekalkan tumpuan maksudnya fokus. Ketika menunggang basikal kena fokus. Kita tanya balik. Kenapa kena fokus? Jawapannya kat sini. Peserta dapat, kalau dia fokus, peserta dapat mengelakkan kemalangan yang berlaku. Okey, saya harap awak faham. Nampak macam susah, tapi kalau awak dengar betul-betul penjelasan saya, benda ini tidak akan susah. Dapat diselesaikan. Cuma perlu tenang. Okey. Saya ulang balik. Kita perlulah mewujudkan untuk dapatkan maklumat tersirat ni, kita perlu wujudkan pertanyaan kenapa. Kenapa perlu mempunyai kesihatan yang baik? Ni jawapan dia. Yang kedua, kenapa perlu memakai pakaian yang sesuai? Kenapa kita nak naik basikal kena pakai sesuai? Tak boleh pakai slipper, tak boleh pakai kain pelikat, tak boleh pakai baju kurung. Itu tak sesuai untuk perlumbaan. Kenapa? Nanti kita tengok yang seterusnya. Okey. Ni kita ambil. Yang ni yang pertama tadi. Okey, sekarang saya ambil yang kedua. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Okey. Kita pun wujud pertanyaan kenapa. Wujudkan perkataan kenapa. Kenapa peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal? Kita tanya. Bila kita tanya, kita akan dapat jawapan maklumat tersirat. Peserta, tadi saya kata, mesti, harus, hendaklah. Okey. Peserta hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal supaya ataupun agar ataupun kerana. Ini yang tadi saya cakap. Kena ada ni kata kuncinya yang ini
yang ini. Kenapa? Kita kena pakai pakaian yang sesuai naik basikal. Kenapa? Supaya kita dapat mengawal basikal dengan baik. Contohnya kita pakai kain pelikat. Boleh kawal basikal dengan baik? Susah nak kawal. Kalau perempuan pakai baju kurung, boleh nak kawal? Susah nak kawal. Jadi, peserta hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal supaya dapat mengawal basikal dengan baik. Wujud lagi pertanyaan, kenapa kena kawal? Apa pula jawapan di sebelah sini? Okey. Dan ini kerja awak ni, kerja yang kedua. Tadi yang pertama, ni kerja yang kedua. Awak isikan sebelah sini. Satu lagi, awak cari satu lagi yang sebelah sini. Sama ada di sebelum perlumbaan ke, ataupun ketika perlumbaan ke, awak ambil salah satu. Awak tanya balik kenapa, awak jawab. Gunakan kata kunci yang saya bagi tadi. Okey, dan cari responnya. Okey, dua kerja. Kerja pertama yang tadi, muka surat berapa tadi saya cakap. Dan yang kedua yang ini. Okey, saya tak nak bagi. Kalau saya bagi, awak tak nak fikir. Awak tak akan berfikir. Selagi awak kata susah, selagi itulah awak tak dapat. Awak tidak belajar. Okey. Ini tugasan. Kita ulang balik. Tugasan respon pertama. Yang ni yang pertama. Yang kedua. Dan yang ketiga. Okey, nanti awak bagi jawapan. Dan tugasan yang kedua, yang tadilah. Awak tulis bagi. Dua lagi. Yang ni dah ada contoh. Dua maklumat tersirat saja awak perlu bagi. Dua maklumat tersirat. Dua respon. Okey. Susah, fikir. Tak dapat fikir, tanya penjaga. Kalau penjaga tak tahu, baru tanya saya. Sila WhatsApp saya, insya-Allah saya akan bagi penerangan. Okey? Saya rasa hanya sekadar itu sahaja untuk kali ini. Ingat ya, buat dalam buku latihan berpandukan kepada buku teks. Saya seboleh-bolehnya tak nak bagi kerja dalam bentuk WhatsApp ke, dalam bentuk Telegram ke, supaya memudahkan awak membuat kerja terus kepada buku teks, tidak merujuk kepada telefon. Okey? Sekian sahaja. Semoga PDP Art hari ini memberi manfaat yang sangat berguna dan membantu kamu untuk terus maju dalam pelajaran. Assalamualaikum dan jumpa lagi.